Okey, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama sekali, saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Irna Izura. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang satu produk yang saya sangat-sangat suka. Baru-baru ni dia tiba-tiba tak ada stok kejap. Memang saya panik sebab dalam tangan masa tu hanya ada satu sachet saja yang tertinggal. Memang saya guna seasoning ni sangat-sangat banyak lah. Okay, sebelum tu nampak slide? Nampak kan? Okay. Okay, so topik saya pada malam ini ialah tentang kita punya Jaho seasoning. Okay. Okay. So seasoning ni bahasa Melayu ni ialah perasa lah, perasa. Saya bagikan definisi perasa asli mengikut US FDA, US Food Drug Association. Perasa asli ni bermaksud apa-apa bahan yang diekstrak dari rempah ratus, buah-buahan, bahagian dari tumbuhan, herba, yeast dan haiwan. Itu adalah definisi perasa asli. Okay, so kita masuk terus pada kita punya produk iaitu kita punya Jaho seasoning. Apakah bahan-bahan yang ada dalam kita punya Jaho seasoning yang buatkan dia sangat-sangat special? Okay, yang pertama sekali, of course lah, okay, kita punya Shuangho punya core product iaitu kita punya lingzi. Ataupun bahasa saintifiknya kita panggil sebagai Ganoderma. So dalam kita punya Jaho seasoning ada dicampurkan dengan ekstrak Ganoderma japonicum. Okay, salah satu baka lingzi yang kita ada. 100% asli bukannya yang ciplak-ciplak. Sebab kita memang hasilkan kita punya lingzi sendiri. So apakah kebaikan kita punya ekstrak Ganoderma japonicum ni? Ini antara kebaikan yang kita boleh dapat. Menyihatkan badan, menenangkan fikiran, membantu peredaran darah dan menyah toksik badan. Kalau kita tahu tentang kita punya lingzi lingzi yang secara generalnya lah lingzi bantu untuk bersihkan kita punya darah, cuci darah kita, buang segala toksin-toksin yang ada dalam badan. Dan bila darah kita dah bersih, darah yang cantik jalan seluruh badan, so kita punya organ-organ dalam badan kita tu dapat makanan ataupun nutrisi yang berkualiti, yang lebih sihat. Jadi kita punya badan makin lama makin sihat insyaAllah. Okay. So itu adalah bahan yang pertama yang very very special. Rasanya kat tempat lain tak ada kot seasoning yang campur dengan Ganoderma japonicum ni, kita je kot yang ada. Okay. So yang kedua, kita dalam kita punya Jaho seasoning ada tambahkan dengan Gnosema pentaphyllum. Gnosema pentaphyllum ni dia macam daun ni lah. Bentuk daun dia sebenarnya adalah satu pokok yang menjala. Okay. Gnosema pentaphyllum ni dia tinggi kandungan vitamin, mineral dan asid amino. Mengandungi 3 kali khasiat ginseng. Sangat-sangat special. Membantu penyerapan nutrien dan sistem pencernaan dan dapat bantu menurunkan paras kolesterol. Okey, ini tentang kita punya Gnosema pentaphyllum. Okey, bahan yang seterusnya ada ekstrak cendawan shiitake. Okey, dalam gambar ni shiitake mushroom. Ni biasanya banyaklah kita tengok kan dicampurkan dalam makanan-makanan. Memang sedap, dia bagi rasa sedap umami tu kan dalam kita punya makanan. So dalam kita punya seasoning pun selain daripada cendawan lingzi, kita ada masukkan juga cendawan shiitake. Cendawan shiitake ini mengandungi 8 jenis nutrien yang sangat-sangat diperlukan oleh badan. Mengaktifkan fungsi saraf cerebrum otak. Okay, sangat-sangat bagus untuk kita punya membantu otak kita, kesihatan otak. Menurunkan kolesterol darah dan mengaktifkan fungsi metabolisme badan. Ini antara kebaikan shiitake mushroom. Okey.
Yang seterusnya dalam kita punya seasoning ada dicampurkan serbuk yeast. Okey, serbuk yeast ni kaya dengan protein, vitamin B kompleks dan asid amino. Dia berikan rasa manis pada kita punya jahu seasoning. Sebenarnya kalau kita rasa sikit kita punya jahu seasoning ni, dia bukanlah rasa manis. Dia rasa saya tak dapat nak explain. Tapi bila kita masuk dalam makanan, dia akan bagi rasa manis dalam kita punya makanan. Mungkin sebab ada serbuk yeast dan juga kita punya ekstrak rumpai laut. Okay, rumpai laut ni pun mengandungi asid amino yang berikan rasa manis pada kita punya jahu seasoning. Selain itu, rumpai laut dapat merangsang kita punya sistem pertahanan badan, okay, kita punya sistem imun. Dia dapat menyihatkan darah dan mengandungi asid amino yang berikan rasa manis. Okay. So siapa yang suka makan seaweed, memang best lah kita punya seasoning ni. Boleh insyaAllah. Nanti saya sharekan file PDF nanti saya share. Okay, next. Dia ada garam. Ada sedikit garam dalam kita punya seasoning. Okay. So dalam kita punya seasoning kita ni, okay, dalam kotak macam ni, okay, ada 20 paket dalamnya. Paket seperti begini. Harga sekotak ialah RM39, harga ahli, dan harga bukan ahli ialah RM45. Kalau orang cakap alamak mahal lah kita punya seasoning ni, kita cubalah kata kat dia nak tak try sepaket 2. Harga sepaket RM1.95 ataupun harga bukan ahli ialah RM2.25. So sebenarnya sangat-sangat, kalau kita tengok dia punya bahan-bahan tu dengan manfaat dia, dengan harga ni memang sangat-sangat berbaloi lah sebenarnya untuk kita gunakan setiap hari dalam masakan kita. Okay, soalan yang biasa orang tanya, sebab kita punya seasoning kan orang takut tau, especially orang kita lah, orang Islam kan, dia tengok apa tulisan Cina ni kan, halal ke tak ni, dia takut lah, mestilah kita pun akan risau. Okay, so jangan risau, kita punya seasoning ada halal, ada sijil halal, kita dapat sijil halal daripada Taiwan. Okay, dan bahan-bahan dia memang daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Kita tak ada masukkan sumber haiwan pun dalam kita punya seasoning. So untuk orang yang vegan, yang hanya makan sayur-sayuran, boleh guna kita punya seasoning. Okay. Okay, soalan yang kedua, biasanya untuk ibu-ibu yang ibu-ibu barulah, dia akan tanya, boleh tak kita masak untuk baby? Gunakan seasoning ni lah untuk masak dia punya makanan baby. Okay, dalam kita punya seasoning ni memang ada bahan-bahan dia memang sangat-sangat selamat. Itu nombor satu, sebab bahan-bahan ni memang daripada sumber-sumber jadi. Tapi yang orang risau, yang kebanyakan ibu-ibu muda ni risau sebab ada ditulis kat situ garam. Okay, kalau tengok dia punya ingredient kat belakang tu, dia punya dia punya kandungan garam purata, bukan. Maksud saya dia punya content tu lah kan. Nak compare dengan bahan-bahan lain, garam tu memang sangat-sangat sedikit campurkan dalam kita punya satu paket seasoning tu. Tapi kalau you masih risau, takut macam kita tak nak introduce garam terlalu awal pada baby kan, biasanya orang mungkin pada permulaan from the baby lahir tu sampai baby 1 tahun dia risau. So tak apalah, tak payahlah guna. Lepas baby 1 tahun you boleh guna kita punya seasoning. Tapi sebenarnya dia memang sangat-sangat selamat. Ya Kak Aina, nak share apa-apa ke? Okay. Yes, Assalamualaikum. Nak share. Allahumma salli ala sayyidina. Mak Kak Aina, ada dekat my Instagram, mak akak tahun 2008, about exactly 8 bulan selepas dia
amalkan balik ubat doktor sebab stroke. So dia punya buah pinggan terjejas dan dia dirujuk kepada Allahumma salli ala Sayyidina. Sorry, tengah healing crisis migraine sekarang ni. Dia dirujuk kepada klinik CKD, Chronic Kidney Disease. So mak pergi kat situ, doktor spesialis kata dia tak boleh makan garam langsung. So macam discuss balik dua benda lah. Doktor kata tak boleh makan garam langsung. Lagi satu, dia kena ada kuota air. Air dia kena dalam 1,5 liter sahaja sehari. So pasal air tu nantilah kita fokus hari ni pasal garam kan. So doktor kata mak tak boleh garam langsung. So what we did, selama setahun eksperimen dalam waktu yang sama, duk fikir macam mana lah mak nak makan tak ada garam kan. So setahun kami masak untuk mak. Masa tu Kak Aina lah banyak masak. So apa yang Kak Aina buat, Kak Aina masak portion untuk satu family. Waktu tu seasoning kita dinasihatkan agar bubuh seasoning last tau, lepas dah tutup api. Tapi seasoning sekarang Alhamdulillah Syuhah dah penambah baikan, kita boleh bubuh. Walaupun tengah air mendidih pun tak apa. Tak ada masalah. But back then memang dicadangkan letak seasoning bila dah tutup api. So anyway, Kak Aina masak waktu tu satu portion untuk satu family. Kakak akan keluarkan bahagian mak. Dalam kita punya family yang lain tu bubur garam. Yang mak punya portion, Kak Aina akan bubur seasoning sahaja. So selama setahun, Allahumma salli ala Sayyidina, buat macam tu. So pergi check up dekat CKD. Alhamdulillah, doktor kata dah boleh makan garam balik. Tapi in moderation lah. So itu untuk yang takut nak bagi makan garam, arwah mak, kami buat eksperimen selama setahun langsung tak ada garam, kami ganti dengan seasoning sahaja. Hope that helps. Okay. Alright, thank you Kak Aina. Tadi macam putus-putus sikit so saya ulang balik. Arwah mak Kak Aina ada masalah kidney problem. Betul? So doktor cakap tak boleh makan garam. Irna, okay sorry. Irna, kidney problem mak dah sampai ke tahap kenapa doktor kata tak boleh makan garam? Sebab fungsi buah pinggang mak dah terjejas sampai ke tahap Allahumma salli ala Sayyidina. Dia jadi desperate tak boleh makan garam ni, sebab doktor kata kalau dia tak berhenti ambil garam, dialysis. Next it will be calon dialysis. Tu yang macam Allah kan, okay. Okay, so dia eksperimen selama setahun, masak guna jahu seasoning sahaja. Lepas tu doktor cakap dah boleh makan garam balik. So maksudnya walaupun dalam kita punya seasoning tu ada dimension, ada letakkan garam, tapi sebenarnya dia tak memberi impact yang besar sebenarnya dalam kita punya masakan tu. Dia punya garam. Make sense tak? Okay. Alright. So untuk orang yang risau, kalau boleh ke masak untuk baby, sebenarnya tak ada masalah lah kalau kita dengar testimoni daripada Kak Aina tu. Okay, sebab dia sangat-sangat sikit garam yang ada dalam satu sachet seasoning kita. Okay. Okay, ni cara nak guna kita punya seasoning. Sebenarnya seasoning kita ni dia very versatile. Dia boleh guna dalam apa-apa masakan semua boleh guna. Dan nak masak sup boleh, nak goreng sayur ke, goreng nasi bihun ke boleh. Even nak masak nasi pun boleh letakkan juga. Apa-apa makanan. Kita boleh letak, nak goreng ikan semua kita boleh letak lah. Nak menyedapkan kita punya makanan. Ialah macam kalau orang dah biasa guna MSG, kan, MSG Ajinomoto tu, semua makanan pun dia memang akan letakkan sebab nak menyedapkan makanan. So tukar MSG yang kita selalu guna tu, saya tak pernah gunalah, orang lain lah kan. Tukar kepada kita punya jahe seasoning. Lebih sihat, lebih selamat insyaAllah. Okay, ni mengikut saya punya pengalaman sendiri, experience sendiri.
Saya eksperimen sendirilah. Okay, kalau saya nak buat sup ayam ataupun benda-benda yang bersup, banyak air, banyak kuah, kita letakkan satu sachet tu. Lagi sedap rasanya. Okay, satu sachet ni Jaha seasoning ni, satu. Okay. Kalau nak goreng-goreng sayur, goreng yang macam simple-simple tu lah kan. Kita just letak sikit je dalam suku ataupun setengah paket ni. Ataupun kurang daripada suku pun boleh. Just nak macam kasih sedap rasa tu je. Okay, nak goreng nasi, goreng bihun, ni memang kena letak. Letak tabur. Instead of you letak kicap ke apa kan untuk bagi rasa tu, letak kita punya seasoning, memang rasa sedap. Dan kalau nak masak nasi pun kadang-kadang saya letak sebelum letak dalam rice cooker tu, letaklah sikit dalam half a teaspoon macam tu, nak kasih flavor pada nasi kita tu. Dan satu lagi of course lah kita nak khasiat seasoning masuk dalam kita punya apa-apa benda yang kita makan. Okay Kak Aina, yes? Nak share apa-apa ke? Okay, pasal makanan jenis masakannya, ini downline Kak Aina dekat Kuching, Sarawak. Alamak. Dia kata satu je tak best seasoning ni kalau dia, best, yang paling best seasoning bila dah mula guna, tak perlu nak rasa banyak kali tau. Bila makanan tu macam tak cukup rasa, just letak seasoning sekali dan terus dah sedap dah. Whereby sebelum dia guna seasoning ni, dia kata kena banyak kali tambah garam, tambah gula, nak adjust the taste tu. Itu yang best lah. Tapi dia kata satu tak best seasoning ni, bila nak masak masakan masam, dia jadi macam rasa masam tu macam tenggelam. So dia kata kalau masak asam-asam pedas ke apa ni semua kan, tak payah jangan buat seasoning. Sebab ended up jadi macam masam tu dia macam tak kuat lah. Ain, are you here? If you're attending, can you just respond? If not pun tak apa. Rasanya dia ada attend meeting ni. So kalau masakan masam, digalakkan supaya jangan buat seasoning. Kalau tidak nanti banyak seasoning nak kena bubuh, nak adjust. Itu saja. Okay. Macam saya punya experience sendiri, saya rasa kan kalau letak seasoning, nanti dia punya masakan tu akan rasa sedikit manis. Manis tu datang daripada kita punya yeast extract yeast tu dengan kita punya apa tadi tu? Seaweed extract. So mungkin kalau macam benda-benda masam ni memang akan potong kan kalau kita letak benda manis. Mungkin itu tak sedap lah. Tapi saya kurang masak benda-benda yang masam. Tom yum ke apa saya kurang. So saya tak ada experience dalam benda tu. Okay. Tapi insyaAllah kebanyakan kita punya makanan sedap lah. Okay. Okay, so cara seasoning kita satu ialah 100% semula jadi. Nombor dua, dia sihat. Okay, saya dah sharekan bahan-bahan yang ada dalam kita punya seasoning. Memang sangat-sangat membantu untuk sihatkan badan kita. Yang ketiga, dia selamat. Okay, tak ada bahan-bahan yang merosakkan kita punya organ dalam badan. Keempat, dia very compact. Okay, datang dalam macam ni. So dia senang juga kalau kita nak balik kampung ke ataupun nak travel, kita bawa. Confirm masakan kita tu sedap lah insyaAllah. Okay, senang. Senang untuk dibawa, senang untuk kebanyakan orang yang tak reti masak pun masakan boleh jadi sedap. Tu yang senang tu. Dan dia pelbagai guna, macam-macam masakan boleh guna. Okay Kak Aina, yes. Okay, now in case akak lupa dua benda. Satu for travelling, satu untuk catering. Okay, Allah masuk. Maka ada seorang downline, dia buat small scale catering lah. So first time ada try, ada orang order untuk masak untuk 100 orang, mihun goreng. So for that particular order, dia bubuh seasoning. Akak tak ingat exactly berapa paket untuk 100 orang tu, berapa paket dia guna. Dia bubuh seasoning. And semua yang makan kata sedap. And saya tanya, ni bubuh apa yang sedap sangat sedap. So akak bagi tips kat dia, kata lepas ni kalau orang komen kata masakan dia extra sedap, bagi tahu dia orang pasal seasoning and terus jual loose dekat orang customer lah.
And then itu dari segi catering. And then Allahumma salli. Apa tadi? Oh, travel. Yes, bila Ina cakap di compact senang. Betul, pengalaman Kak Ina sendiri travel 2011. Masa tu memang teruk, eczema sangat-sangat teruk. Ingatkan nak cancel dah trip pergi Sabah, pergi Kundasang. Tapi masa tu tempat tiket Asia, so nak dapat balik dia punya nak dapat balik tiket tu macam lebih banyak rugi tau. So okay lah, fine lah, teruskan program pergi Sabah, siapkan produk apa semua, and dah tahu eczema teruk, jadi kena fikirlah macam mana nak makan kan. So waktu tu penyelamat memang, ya Allah, Alhamdulillah, seasoning. So akak pergi kedai mana-mana, masuk je, terus akan order macam mi hun sup ke apa-apa sup, bagi tahu dekat waiter tu, cakap kat dia, bagi tahu tukang masak, jangan bubuh garam, jangan bubuh apa-apa. Siap bagi tahu nak, sebab akak background Alhamdulillah diploma chef training kan, so tahulah macam mana cara diorang masak semua kan. So akak akan banyak kali repeat lah, cerewet lah pelanggan waktu tu. Cakap dekat waiter, cakap bagi tahu tukang masak, boleh bubuh bawang putih, bawang merah, bawang besar, lepas tu bubuh sayur, bubuh ayam ataupun ikan sahaja. Jangan bubuh garam, jangan bubuh pepper pun. So akak akan suruh waiter tu repeat banyak kali sampai okay, betul, confirm. So Alhamdulillah, setiap kali masuk kat kedai makan dengan eczema yang teruk, betul-betul teruk, okay, diorang ikut cara masakan yang akak suruh buat tu, Alhamdulillah eczema tidak melarat lah, and boleh continue with the travelling tu lah. Memang senang seasoning kita packing macam tu kan, nak pergi travel ke apa ke, kalau misalnya dah tak tahu nak makan apa, kena eczema teruk ke masa tengah travel ke, just nasi putih bubur seasoning dah cukup dah, at least kita tak lapar lah. That's pengalaman akak lah. Ya, betul-betul. Saya pun teringat juga dulu masa ni zaman tak kahwin lagi lah, masa tu duduk dengan adik. Lepas tu adik saya demam. Lepas tu saya macam nak bagi apa, nak bagi Lindsay masa tu tak mampu lagi. So belikan dia bubur, lepas tu saya taburkan seasoning, senang. So at least adalah masuklah sikit-sikit kan. Actually seasoning ni yang bestnya sebab dalam dia ada Lindsay juga kan. Untuk orang yang tak mampu nak makan Lindsay yang mahal-mahal, okay, kita still boleh kasih kita punya family members makan Lindsay dengan campurkan dalam kita punya masakan. Walaupun sikit kan, tapi at least ada masuklah Lindsay ke dalam tu. Okay, Kak Ena. Okay, lagi satu add on, Ina kata ya, Lindsay ada cendawan dalam season kita, Lindsay. Nak lagi tambah kita nak masak apa-apa pun guna lucun. Kita combine dengan lucun. Sebabnya kita akan dapat Lindsay mungkin daripada lucun, kita akan dapat juga daripada seasoning. So masak apa-apa, nak masak nasi ke apa, semua guna lucun as a base. Instead of guna air kosong biasa, kita gunakan lucun sebagai pengganti air kita. Dan at least melalui masakan kita, minuman air semua ada Lindsay. Alright. Okay. Tips yang terbaru, kalau apa-apa nak masak, kita try guna lucun. Lagi sedap. Lagi sedap dan lagi sihat insyaAllah. Okay. Oh, itu saja saya punya sharing pada malam ini. Ada apa-apa soalan? Ataupun ada apa-apa yang nak dikongsikan? Testimoni ke? Boleh buka mic dan share ataupun bertanya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Terima kasih banyak-banyak Puan Irna atas perkongsian tadi berkenaan dengan jahe seasoning. So siapa yang lepas ni tak pernah cuba lagi kita punya seasoning, boleh cuba. Saya simpulkan lagi sekali
Macam Ina share tadi sikit-sikit, sebenarnya seasoning ni boleh menggantikan garam dalam masakan, dan seasoning ni untuk penyedap rasa lah. Okay, siapa yang selama ni memang masak sedap boleh tambah seasoning untuk menyedapkan lagi makanan. Dan sebenarnya seasoning ni memang hari tu baru je sold out. Dan sekarang dah ada balik. So siapa yang belum pernah cuba boleh cuba atau bertanya lebih lanjut dengan upline masing-masing. Okay. So jika ada apa-apa soalan lepas ni boleh tanya je dekat dalam. Nanti Asifan. Okay. Boleh je tanya soalan. Okay. Ada satu soalan kat sini nak tanya berkenaan Poland. Boleh silakan. Nak tanya apa tu Puan Umicha? Sebelum saya ke agenda yang seterusnya. Boleh tanya, boleh buka mic ataupun nak type pun boleh. Pertanyaan Poland dan yang lain jika ada soalan pun bila saya ke sesi yang seterusnya boleh tanya dekat ruang chat tu dan saya akan cuba jawab di hujung sesi nanti. Okay, saya baru start. Baru start makan Poland dan badan lebam-lebam ya puan. Okay. Sambil tu saya cuba jawabnya ni. Okey, ada ambil ubat cair darah sambil makan Poland lah tu. So bila start makan Poland, badan lebam-lebam. Ada sesuai untuk saya. Okey, so saya cuba jawab soalan Puan Umicha. Soalannya ialah Puan Umicha baru ambil Poland. Pada masa yang sama Puan ambil ubat cair darah. Okey, so reaksi dia adalah badan lebam-lebam. Saya tak kenal Puan Umicha, so saya tak tahu apa penyakit sebelum ni dan apa produk lain yang Puan makan, tapi saya cuba jawab secara general insyaAllah ya. Jika kita sedang mengambil produk Shuangho ataupun mengalami healing crisis lah, kita makan Lingzi, Poland dan sebagainya, kadang-kadang kita melalui healing crisis. Healing crisis adalah satu krisis penyembuhan di mana badan kita akan mengalami sesuatu lah. Ada ambil ubat. Ingatkan soalan dah habis tu. Tak habis soalan lagi ya. Kejap. Okay, Ina dah share. Ya, Kak Ina nak tanya apa Kak Ina? Nak sambung ke? Tanya pengalaman mak ubat cair darah. Just mak aspirin just a simple aspirin. Anything yang blood thinner ni, one of the side effect, Puan Umicha, I would suggest you tengok dia punya kat kotak ubat tu. Kalau tak ada kotak, you can Google pasal your particular ubat cair darah tu, cari information pasal dia punya side effect. And I'm not saying 100% hampir ke semua ubat cair darah side effect dia macam ni, tapi secara logik kita fikir kalau ubat tu fungsi dia untuk mencairkan darah, ia juga berfungsi untuk menghakiskan saluran darah kita. So bila saluran darah kita jadi rapuh over time, dia akan jadi mudah pecah. So bila mudah pecah, equivalent tu senang lebam. That's blood thinner. And it's not just saluran darah yang kecil, saluran darah yang besar pun dia boleh menghakiskan daripada dalam. So blood thinner, that's the risk lah, side effect. Macam mak, aspirin saja, aspirin. Tak sampai 2 bulan kot mak start aspirin. Ini lepas dia stroke 2007 and sebelum tu mak dah cakap ke doctors, more than 10 years before that dia dah ambil aspirin. And for mak dia punya guideline, indikator yang the aspirin tu memberi kesan yang strong for her, pink toothbrush syndrome. Bila kita gosok gigi, gusi kita cepat berdarah. So mak, she start to take notice bila ambil doktor bagi aspirin untuk cairkan darah. Lepas sebulan 2, gusi mudah berdarah. So kalau dekat gusi pun senang darah, berdarah senang, ya.
Do I make sense? Okay. Mm-mm. Kalau dekat gusi pun senang berlaku pendarahan, Tempat lain bayangkan kalau apatah lagi. yes, apatah lagi di otak, apatah lagi di badan, wherever. So that's why blood thinner, dia cairkan darah, ya. Pada waktu yang sama dia mula akan menghakiskan bahagian saluran darah kita daripada dalam. So over time our blood vessels will become brittle. Bila brittle akan pecah. Bila pecah, kalau bahagian-bahagian badan yang lain akan mudah lebam. Kalau berlaku di otak, stroke. Kalau berlaku di heart attack, and itulah. Okay, that's Mm-mm. all. Okey, so saya rasa concern Puan Umicha ni adakah pollen tu yang ada tindak balas dengan ubat. Okey, sebenarnya pollen insyaAllah ataupun Lindsay memang tak ada tindak balas dengan apa-apa ubat. In fact, kita memang galakkan jika sedang ambil Lindsay, pollen dan produk-produk lain, jika tengah ambil ubat doktor, boleh ambil sekali dengan produk-produk kita. Memang tak ada clash. Okey, tak ada clash kat situ. Jadi untuk Puan Umicha, jika you risau pollen ada memberi kesan dengan ubat yang tengah dimakan, insyaAllah memang tak ada. In fact, sebenarnya produk-produk kita adalah selamat dan 100% safe, 100% natural. Dia sebenarnya membantu mengurangkan side effects macam Kak Ena kata tadi, ubat cair darah, ubat darah tinggi, ubat jantung sebagainya, semua ada side effects, dan insyaAllah our products akan bantu untuk mengurangkan kesan sampingan daripada ubat-ubatan yang Puan ambil sebenarnya, insyaAllah. Okey, Kak Ena nak tambah? Okay, pollen, in fact those yang ada masalah berkaitan dengan darah, saya ada masalah hemofilia, darah tak beku bila perlu, cabut gigi 2 minggu, pendarahan tak berhenti. Kalau terpotong jari yang shallow wound, luka yang tak dalam, 3-4 hari baru berhenti. Kalau luka yang dalam, kadang-kadang tu sampai sebulan luka tak sembuh. So hemofilia. Dan saya juga low blood. I've noticed alhamdulillah dah 21 tahun, 22 tahun amalkan produk. With pollen, saya akan ambil lebih. And it helps a lot in terms of, because pollen kan complete energy food kan, dia ada semua zat-zat yang diperlukan oleh badan yang paling lengkap, paling sempurna. I notice my condition dari segi low blood, alhamdulillah, alhamdulillah September, 28 September hari tu buat blood test. Alhamdulillah dah normal. Alhamdulillah. Sebelum ni low blood saya yang bahagian atas is 85 to 90, 85 ke 90, yang bahagian bawah 55 ke 60. Memang low blood daripada kecil. Alhamdulillah last check 28/9 hari tu ke hospital dengan kat klinik, 117/80. So normal. Itu satu. Dari segi hemofilia saya, darah saya tak beku. Alhamdulillah. 6 tahun lepas, saya selalu sentiasa buat eksperimen nak check darah ni beku macam mana. So alhamdulillah dah lebih 15 tahun, sedikit demi sedikit, setiap kali berlaku ada luka ke apa, saya akan check. Perlu guna Greenzy ke ataupun darah saya boleh beku dengan sendiri. So the last time saya ambil darah, 6 jam. 6 jam baru luka darah, the tempat prick darah tu baru stop. So that was about maybe 5-6 years ago macam tu lah. Tak ingat, tak berapa ingat. But yang last saya ambil Improvement lah tu. Ya, alhamdulillah 28 hari bulan 9 hari tu ke hospital. Lepas sejam darah berhenti. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. So it's like hemofilia. Orang pesakit hemofilia boleh bukan saja memudaratkan, berbahaya kalau kita ni kena accident. Kalau kita cabut gigi pun berbahaya. Kalau bayangkan 2 minggu darah tak berhenti. Bayangkan kalau wanita yang mengandung, beranak, tumpah darah, doktor pun tak boleh buat apa ya. So kena berhati-hati. So alhamdulillah lama dah makan kan, 22 tahun. Penambahbaikan tu I think 10 years yang baru-baru ni, 10 tahun yang baru ni, barulah hemofilia saya tu mula beransur-ansur baik. Last saya demam darah tahun 2002 kalau tak silap, Allahumma salli. Terus doktor kata awak tak ada demam darah sebab masa Kak Ina derma tu
Orang lain lepas demam darah, doktor tak plaster 5 minit boleh cabutkan plaster. Kak Aina beritahu doktor darah lambat stop. So doktor kata okey tak apa, awak lebih sikit, kita tunggu setengah jam. So tunggulah setengah jam. Dah setengah jam nurse tu datang, saya dah beritahu dia, kata darah saya ni lambat beku ni. Tak apa. So nurse tu dia pergi tarik dia plaster, darah Kak Aina mancut keluar ke baju nurse tu and I pingsan. Terus doktor kata okey, Subhanallah. awak sihat, tak ada masalah. Cuma darah awak tak buku. So berbahaya pada awak. Awak tak boleh demam darah lah. So that was in 2002. Since then tak pernah lagi try nak demam darah. But I think I might start again. Sebab kalau nak kira my BP dah alhamdulillah normal. Hemophilia pun dah much better. Wallahualam, who knows, berlayak untuk menjadi penderma darah balik. Alhamdulillah. Okay, that's all. Okay, Salam so Puan. harapnya Salam Puan. Okey. Yang berkenaan dengan apa nama ni ubat cair darah tadi tu, saya dah pernah baca, bukan baca lah, selepas ambil pollen tu, bila tengok perubahan pada kulit yang memang ada lebam-lebam tu, saya cuba Google. Bila Google, memang dia kata dekat situ, dia kata sesiapa yang makan ubat cair darah, especially warfarin ke apa ke, dia kata memang dilarang, bukan dilarang, untuk ambil pollen. Tu yang saya rasa macam dah makan dalam one bottle tu yang itu berapa biji dalam tu tak ingat dah. 150. Yes, saya ambil 5 biji satu hari lah. Bersama dengan 1GB dan juga CEO Coffee. Jadi bila dah jadi macam tu, dah tak berani nak makan tu. Yang pollen tadi tu tak boleh nak teruskan dah, bagi kat anak lah, untuk anak yang makan dah. Puan check kat Google lah. Yes, Kenapa Google. tak cakap kenapa tak boleh makan pollen dengan ubat cair darah? Bukan, sebab dia kata kalau ambil ubat cair darah, warfarin, dia kata memang bukan dilarang, macam tak digalakkan ambil Yelah, dia tak cakap kenapa tak digalakkan ambil. untuk berlaku lagi pendarahan tu lah, lebam-lebam tu. Oh. Kalau tak silap saya memang apa nama ni, saya selalu pergi tengok search setiap apa yang produk saya ambil tu, saya akan search tengoklah dekat, sama ada dekat FB ke, dekat Google ke, saya akan tengok balik lah. Sama ada apa yang efek pada saya tadi tu ada kesan dengan itu, kesan yang positif ke, kesan yang negatif. Jadi bila dia kata bukan pollen, kalau pollen tu diambil untuk orang yang ambil ubat cair darah tidak sesuai. Tu lah, tak silap lah. Kalau tak silap, nanti saya cari balik dia punya statement tu. Okay. Puan cari balik, nanti kita semak semula. Apa statement dia balik. Okay. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Betul juga. Kak Aina kata nanti kita boleh semak dengan nutritionist Syangho juga sebenarnya, dan kita akan get back to buat Umicha untuk next session nanti. Tak ada masalah, kita boleh tanya dekat dalam e-learning system kenapa ubat cair darah tak digalakkan ambil bersama dengan pollen, betul Okay. Dan adakah ia akan mengakibatkan lebam-lebam? Okay, so saya akan take note ni. Kita akan tanya dengan nutritionist Syangho dan kita akan get back nanti insyaAllah. Okay, so ada soalan lain tak untuk malam setakat ni? Okay, kalau tak ada, sebenarnya topik seterusnya ada orang request ni untuk saya cover topik yang telah di-sharekan dalam seminar semalam oleh kita punya Diamond Umu dengan Diamond Azri. Okay, kalau ada apa-apa soalan nanti just tanya dekat chat tu, nanti kita cuba jawab So untuk makluman, sekarang ni kita punya meeting bersama Umu dah start dengan Diamond Umu Nazri dan telah bermula pada hari Rabu semalam dan akan diadakan 2 kali sebulan. Okay, so the next hari Rabu adalah 2 minggu daripada sekarang lah. So semalam kita cover topik lama sebenarnya, tapi kita ulang balik lah. Antaranya adalah tentang 7 daily habits dan sebagainya. So apa yang Kak Umu sharekan adalah berkenaan dengan pengalaman beliau. Okay, dalam ramai orang yang dah berada dalam Syangho lama dekat sini malam ni, saya tengok ada yang leaders yang lama, ada yang baru, ada yang belum jadi leaders tapi dah jadi consumer lama. Okay, tahniah kerana dapat bersama-sama kita pada malam ni. Tapi semalam bersama beberapa leaders yang dah lama kat dalam grup Kak Umu. So Kak Umu share lah
apakah halangan bila dah berada lama dalam Syongho? Kita dah berada dalam syarikat yang bagus ada kat sini yang tak tahu ke syarikat Syongho sebenarnya dah tahun ke-36 tahun ini, Alhamdulillah, dan syarikat kita memang sebuah syarikat yang bagus. Mungkin saya seorang yang bias, tapi saya sendiri dah berada dalam syarikat ni lebih daripada 16 tahun. Saya dah tengok banyak syarikat-syarikat lain dan bila saya buat comparison, saya tetap berada dalam Syongho sebab memang syarikat Syongho tetap yang saya tak pernah jumpa syarikat lain yang sebaik Syongho lah, sebab tu saya masih di sini. Orang-orang Syongho pun tak dapat dinafikan, memang semua bagus-bagus daripada Syonghorians kita semua kat sini, sehinggalah staff Syongho sendiri. Okey, sehingga orang-orang yang berurusan dengan Syongho, betul, orang-orang yang berurusan dengan Syongho seolah-olah masuk je dalam pintu Syongho tu terus jadi auto baik terus jadi nak senyum pada Pak Gad, betul tak? Okey, setuju tak dengan saya? Dengan Pak Gad pun kita boleh senyum, dengan receptionist, dengan orang yang berjaga dekat kaunter, tukang packing barang dan sebagainya. Semua bukan saja Syongho KL saya punya downline yang kata dekat JB, Syongho JB sendiri, dia kata Syongho Penang pun dia kata baik sangat orang Syongho, layan dia bagi extra bags lah, macam-macam lah layanan dia, memang extraordinary. Okay, staff Syongho. Even bila kita pergi seminar, bila kita berjumpa dengan GM kita berada di atas pentas buat pembentangan pun, semua adalah orang-orang yang sangat baik, sangat menghormati kita kan. Walaupun kita ni pengedar biasa je sebenarnya. Dan juga persekitaran Syongho pun sangat bagus. Persekitaran ni bukan saja persekitaran dekat luar office tu dan sebagainya, tapi persekitaran saya pernah cakap dia termasuk juga dengan orang-orang Syongho. Walaupun kita tak ada relation, bukan orang dalam network yang sama, tapi bila kita berjumpa dekat Syongho tu, walaupun network berbeza, kita punya macam mana, ramah mesra tu sangat-sangat bagus kan. Kita boleh senyum dengan semua orang. Kalau kita tak kenal orang tu diamond ke apa kan, bila kita jumpa pada hari-hari biasa, kita nampak dia tu macam orang biasa je. Kita tak tahu pun dia tu ranking diamond ke, gold diamond ke, sebab semuanya adalah sama rata saja. Okay, so itulah sebenarnya suasana Syongho yang menyebabkan leaders yang lama dekat sini mungkin masih bertahan, masih bersama-sama dengan Syongho, sebab environment yang sebegitu. Syarikat bagus, produk sangat-sangat bagus, orang sangat-sangat bagus, persekitaran pun bagus. Tapi kenapa ada sesetengah daripada kita yang rasa macam susahnya nak naik, okay? Ataupun siapa yang dah jadi vice manager susahnya nak jadi senior VM. Siapa yang jadi senior VM susahnya nak naik special. Siapa yang dah jadi special susahnya nak naik ke diamond. Ini diamond kat Umu sendiri yang share, bukan saya. So kena percayalah kata-katanya. Mungkin ada beberapa lagi faktor-faktor yang kita tak habis buat ataupun kita tak fine tune. Sebab itulah kadang-kadang kita rasa macam kenapa kita tak kat sini, kenapa tak boleh pergi lagi walaupun kita dah berada di tempat yang betul dan kita pun dah buat benda yang betul. Okay, so ada 5 poin yang Kak Umu share semalam. Siapa nak take note boleh take note. Pertama sekali, dia share sebenarnya based on dia punya dia punya pengalaman sendiri kenapa tak dapat naik. Tajuknya tentang seorang Syongho. Okay, so first adalah katanya perbetulkan niat. Okay, niat adalah sangat penting. Niat ni katanya adalah secret lah sebenarnya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kan. Tapi kalau kita kata kita niat berada dalam Syongho, membuat bisnes Syongho semata-mata sebab RM, memang tak kuat. Sebab kalau semata-mata tentang duit, dekat tempat lain pun kita boleh dapat duit, betul tak? Kita buat bisnes lain pun boleh dapat duit. Kita ada jawatan yang tinggi pun kita boleh dapat duit. Atau paling mudah orang kata pergi rompak bank pun boleh dapat duit, betul tak? Okay, tapi kalau kita berada dalam Syongho, niat kita semata-mata sebab duit, memang tak kuat. Memang kita tak boleh nak pergi jauh. Okay, so perbetulkan niat. Pertama sekali kita kena yes, niat tu adalah secret, tapi dalam Syongho kita selalu belajar dalam Syongho untuk kita nak berjaya dalam Syongho ni bukan saja duit kan. Berjaya dalam Syongho ialah bila kita memiliki wang, masa dan kesihatan serentak. Okay, itu definisi kejayaan dalam Syongho. Tapi Kak Umu share semalam kadang-kadang duit ni subjektif tau. Duit ni memang tak pernah cukup
kita gaji macam mana banyak pun, saya borak-borak dengan kawan gaji 5,000 ke 10,000 ke, yang samanya apa? Balance dia, betul tak? Lepas kita dah bayar komitmen masing-masing, orang yang bergaji tinggi tu sebab komitmen dia tinggi. Last sekali balance kita sebenarnya lebih kurang sama je. Contoh kita punya balance lepas dah tolak segala komitmen tu ada 500 saja. Ni kat Umur Syah semalam 500 ni lah yang kita ada untuk standby untuk emergency. Betul tak? Contohnya emergency kod-kod kereta rosak ke, kod-kod ada orang kat rumah sakit ke, ataupun ada bocor kat rumah ke kan. Ada apa-apalah yang terjadi, emergency ni 500. Okay, so kita berharap kalau kita buat Syangho ni setidak-tidaknya bolehlah kita ada backup. Seandainya 500 ni tak cukup untuk emergencies tu, so kita boleh usahakan dengan Syangho 1. Lagi satu ialah niatnya adalah bila kita nak buat Syangho ni, kita kena perbetulkan niat kita untuk nak berubah lah. Berubah apa? Berubah kalau kita dalam Syangho dah lama, kita tahu kita memang selalu train dalam kita punya sistem pun memang ajar untuk kita berubah jadi yang lebih baik, betul tak? Kita nak kena niat untuk membantu orang. Dalam Syangho, daripada dulu sampai sekarang, kita selalu peringatkan untuk berjaya dalam Syangho, kita kena bantu orang dulu. Kalau kita tak ada niat nak bantu orang, kita memang tak akan berjaya. Kita boleh sampai satu tahap saja kat dalam Syangho, tapi nak berjaya sampai ke atasnya memang susah. Okey, jika kita tak niat nak bantu orang. Okey, sebabnya contohnya Kak Umur kata, kalau kita berniat nak dapatkan sales sahaja, kita pergi jumpa downline, kita niat kita nak jual sekotak kopi. Sekali kita pergi rumah dia tak beli kopi, kita rasa frust tak? Of course. Tapi kalau kita niat nak bantu orang, contohnya kita niat sebelum nak masuk rumah orang ni, semoga apa yang saya sharekan mendapat manfaat. Atau kita tahu kita nak pergi rumah orang ni sebab makcik ni kaki dia sakit. So kita niat supaya perkongsian kita dapat bantu kurangkan sakit kaki dia. Setidak-tidaknya kita dapat sapukan Green-Z ke pada luka kat kaki dia ke, contohnya. Sebab kita punya Green-Z tu, pada siapa yang tak tahu, Green-Z kita tu bagus juga untuk orang yang ada gangrene, diabetes dan sebagainya kan. So kalau kita niat dapat kurangkan sikit kaki orang tu punya sakit pun, sebenarnya dah 1000 rahmat dah sebenarnya. Kita mesti kena ada niat macam tu bila setiap kali kita buat session dengan orang, sama ada nak ziarah orang sakit, atau kita nak ziarah sebab dia ada masalah kewangan, atau kita nak ziarah jumpa kawan pun, sekurang-kurangnya niat kita adalah untuk kita nak tambah satu nilai yang baik dalam hidup dia. Itu sahaja. Dalam Syangho kita selalu praktikkan benda tu kan. Kita bukan niat sebab kita nak buat sales setiap kali kita buat session. Okay. So first ialah perbetulkan niat. Second ialah ubah cara kita pandang, perspektif kita. Perspektif kita dalam kalau orang kata think positif lah kan, think positif. Sebenarnya think positif ni pada orang yang memang selalu berfikiran positif memang senang tau. Tapi rupanya ada setengah orang, dia memang susah sangat nak berfikiran positif. Dia memang nampak yang negatif dulu. Perspektif dia selalu yang negatif dulu. So jika kita adalah selalu macam tu, kita kena train our mind. Okay, kita punya minda ni kita boleh train tau. Kita train untuk cuba fikir yang baik-baik je. Contoh Kak Umur kata sampaikan kalau dia punya perspektif dia nak ubah pemikiran yang positif tu, sampaikan katakanlah nak keluar rumah tu macam alamak tayar pancit lah. Okay, kalau orang yang berfikiran negatif apa? Dia mesti alamak kan, mulalah nak cakap sumpah seranah segala, nak cakap alamak tayar pancit lah, ni lah sebab nak keluar lah ni, tayar pancit ni, macam-macam lah kan. Tapi kalau kita berfikiran positif, Kak Umur kata, mungkin inilah ujian kita untuk nak melalui jalan untuk sampai ke kejayaan. So setakat tayar pancit ni apalah sangat. Mungkin ini adalah bahagian kita, ujian kita. So tak apalah, kita fix lah tayar tu, jalanlah terus. Tak ada masalah pun. Betul tak? Seolah-olah saya selalu kata juga pada seorang manusia yang suka berfikiran negatif ni saya kata kalau kita keluar kan,
ada jalan kita selalu jalan tu rosak kan, bukan rosak apa, jalan tu katakan ada block lah, ada roadblock ke ataupun ada uh, pokok jatuh tumbang tak boleh jalan, adakah kita perlu patah balik? Tak kan? Sebab ada banyak lagi jalan lain nak pergi ke destinasi kita. So kalau kita patah balik, itulah habis cerita lah. Tak adalah kita boleh teruskan perjalanan kita ke apa-apa destinasi yang kita nak pergi tu. Rugilah kita sebenarnya, betul tak? Rugi. Kadang-kadang tak keluar rumah lagi. Duk fikir, agaknya jalan tu dah baiki ke belum lemak minyak ni cukup ke nak sampai ke destinasi kita? Kan macam-macam lah persoalannya. So saya selalu cakap ke orang-orang macam ni, kalau banyak sangat persoalan, baik kita cabut kunci tu masuk rumah balik. Biarlah kita rugi sendiri, betul tak? So kita kena ubah perspektif ni. Rugi tak kalau kita banyak sangat berfikiran macam tu? Rugi kan? So kita kita kena ubah cara pandang kita. Nak ubah ni yang rasa susah tadi kan. Kita kita dah biasa buat sesuatu, dah comfortable dengan sesuatu perjalanan tu, dengan satu pemikiran itu pun kita dah biasa. So bila kita nak ubah, dia jadi susah lah sikit. Tapi benda yang susah ni yang kita kena buat. Sebabnya apa? Sebab kita nak berubah jadi lebih baik. Betul tak? Kita nak buat sesuatu yang luar biasa untuk kita dapatkan satu result yang luar biasa. Biasa dengar kan benda-benda macam ni kan. Kalau kita kata kenapa kita punya kehidupan macam ni masih sama. Sebab kita tak pernah berani untuk berubah dan kita tak pernah berusaha pun untuk tengok di sebalik blok. Bayangkan dekat depan kita ni sebanyak ada satu batu blok. Kita tak pernah berusaha nak tengok pun apa dekat belakang batu tu. Sebab tu kita punya hidup kita tak pernah berubah, stagnan je. Macam itu saja. So lepas ni kita cuba ubah perspektif kita, cara pandang untuk fikirkan benda-benda yang positif saja. Kalau rasa susah, write it down. Kata Ayah share mana tadi yang Kak Umu kata kita kena fikir benda positif, tapi kenapa susah nak fikir? Cuba tulis. Benda yang negatif yang kita fikir tu, kita pernah belajar kan dulu kata lawan kan. Cuba tulis benda yang berlawanan dengan apa yang kita fikir. Okay? Force it like that. Barulah kita boleh train kita punya mind untuk jadi lebih positif. Okay. Yang ketiga adalah jadikan kita punya amalan harian. Maksudnya apa? Chuang Ho ada 7 daily habits ya. Kalau siapa yang pernah dengar kita punya 5-7-2-1 punya principle, 5 adalah kita punya major principle, 7 adalah daily habits. Jadikan Chuang Ho punya 7 daily habits sebagai habit lah, sebagai amalan harian. Sebab bila kita dah jadikan sebagai amalan harian, barulah dia akan jadi satu practice. Satu benda yang natural. Okay? Awal-awal tu memanglah benda tu jadi tak natural sebab kita baru nak start kan, kita baru nak berubah. So mestilah benda tu jadi beratnya, susahnya nak buat kan. Tapi untuk orang yang Kak Umu kata ni tadi, khusus untuk orang Chuang Ho yang dah lama, yang rasa stagnan saja, check balik you punya 7 daily habits. Apa kita punya 7 daily habits untuk orang baru? Pertama adalah membaca. Membaca ni adalah kalau selama ni, okay, saya just go through apa 7 daily habits. Membaca, mendengar, guna produk, buat jualan runcit atau sales, join meeting, contact upline dan present kita punya business plan. Itu adalah kita punya 7 daily habits. So, untuk orang lama, kita check balik kita punya 7 daily habits. Adakah kita jalankan kita punya 7 daily habits secara daily? Dan adakah kita menjalankan ke-7 amalan ni? Okay, jika kita dah menjalankan ke-7 tapi masih stagnan, go deep one by one. Apa dia? Membaca. Adakah kita membaca secara betul? Kalau Didi Noliza bila dia baca buku, dia memang baca sampai hafal. Kalau kita petik je apa-apa topik, dia boleh huraikan. Kena baca sampai tahap macam tu. Okay. Kalau orang yang tak suka membaca macam saya, pilihlah bahan-bahan bacaan yang selektif. Kalau suka membaca, alhamdulillah banyaklah bahan-bahan bacaan yang kita boleh baca kan. Tapi kalau tak suka sangat membaca macam saya, boleh pilih buku-buku Chuang Ho yang Chuang Ho dah ada. Contohnya System NU. Ini adalah buku daripada Chuang Ho. Dalam dia ada banyak sistem yang Chuang Ho ajar. Memang kita refer pada buku ni. Ataupun kalau tak suka juga,
buku ni macam old fashion sangat kan. Rujuklah kita punya e-learning system. Okay, e-learning system kita dekat els.syangho.net itu sebenarnya dah lengkap dengan product information, testimony, dan too much to mention lah kat dalam tu banyak sangat kat dalam dia, dan kita boleh pilih saja topik apa yang kita nak baca hari ni dan seterusnya. Kalau tak suka e-learning boleh tengok kita punya e-magazine. Okay, e-magazine kita pun ada gambar-gambar banyak dalam dia, bukan tulisan saja, so banyak sangat info kat dalam tu. So kena banyakkan membaca. Kalau dalam Syangho lah, kalau kita cakap khusus dalam Syangho, kena banyakkan membaca sebab meeting macam ni pun terhad juga. Kita hanya boleh cover satu produk saja kan, macam tadi Ina share pasal Yahoo Seasoning, very terhad sebenarnya. So kalau you boleh baca dalam kita punya e-magazine, dalam kita punya e-learning system, ada lebih banyak info kat dalam tu. So daily kita kena buat hari-hari. So hari-hari pilihlah, hari ni kita nak baca satu magazine, esok kita nak baca satu topik dekat e-learning. Kalau rasa boring sangat, kita perbagaikan. Hari ketiga seterusnya kita nak baca testimoni yang ayah banyak share selama ni dekat dalam group tu, tak terbaca. Okay, hari ni saya nak kodok baca testimoni yang dalam WhatsApp group contohnya. Okay, so buatkan dia sebagai harian. So baca senang kita boleh kontrol sendiri, kita sendiri baca. Seterusnya dengar. Kalau sebelum ni kita, zaman-zaman dulu kita ada banyak audio rakaman dalam meetings. Zaman sekarang kita ada YouTube. Okay, ada rakaman dalam meeting tapi ada YouTube, lebih kan, ada video, ada gambar. Dalam e-learning pun ada banyak video, boleh dengar rakaman dan tengoklah video dekat dalam e-learning. Yang ketiga, sebenarnya membaca dan mendengar ni kalau nak lebih efektif, when you listen, when you read, take note lah, dia lagi lebih efektif macam tu. Ketiga, guna produk. Bila guna produk, gunalah betul-betul. Janganlah minum kopi CO, lepas tu kita bancuh kopi lain pula kan. Itu yang jadi kita punya sharing pun tak berapa ikhlas lah. Ataupun sharing kita tak berapa feel lah kat situ tak ada penghayatan. Kita tak dapat nak share dari hati. Especially bila kita share pasal produk tapi kita tak guna produk. Kita share pasal Go Eco tapi kita guna sabun yang ada chemical. Kita share pasal Lingzi tapi kita taat taat makan Panadol setiap kali sakit kepala contohnya. Okay, so dia tak tally lah. Bila tak tally tu, kita bila buat perkongsian pun memang susah kita nak share betul-betul. So bila kita guna produk betul-betul. Diamond kat umum kata, Diamond sebelumnya buat sharing, kalau kita nak jadi berjaya, nak jadi diamond dalam Syangho, kita kena guna semua produk Syangho. Okay, so kita belum lagi guna semua produk Syangho kan, sebab tu kita belum jadi diamond katanya. Okay, so guna seboleh-bolehnya. Siapa yang pernah dapat bonus, guna produk seadanya. Kalau kita masa tu dapat bonus RM16, kita try guna Greenzy dulu. Dapat up sikit bonus, kita minum kopi. Up sikit lagi bonus, try seasoning pula yang Ina share tadi. Rasa macam nak sangat makanan kita rasa sedap kan. So the next bonus kita try seasoning. Dan seterusnya. Slowly kita tukar brand produk kita dekat rumah dengan produk Syangho. Cuba ubah sabun basuh dengan Go Eco. And then you akan see the difference. Tujuan dia kenapa kita nak guna produk, supaya kita sendiri tahu pengalaman kita menggunakan produk kita dan pengalaman perbezaan kita menggunakan produk Syangho dengan produk yang sebelumnya. Barulah kita rasa macam sayangnya dengan Syangho sebab produk dia very very berkualiti sebenarnya. Okay, so yang poin ketiga adalah guna produk secara harian kena buat ni. Keempat dalam Scraping 7 Daily Habits adalah buat jualan runcit. Ini yang Kak Umu kata susah sangat kita nak buat sales. Kita rasa takut sangat nak buat sales ni, rasa macam kita nak curi duit orang kan. Sebenarnya dalam berniaga ni benda yang natural lah sekarang bukanlah kata natural, tapi benda yang orang tanpa segan silu buat sales. Tak ada masalah pun. Buat hard sale lagi kan. Selalu orang buat hard selling dekat Facebook dan sebagainya. Kita dalam Syangho, kita memang tak ajar orang buat hard selling kan. Tapi kita sebenarnya dalam 7 Daily Habits, kita menggalakkan untuk buat jualan runcit. Buat sales. Buat sales ni sebenarnya bila kita buat perkongsian tentang produk. Bila kita buat perkongsian, bila kita ada buat selling, Kak Umu kata secara tak langsung kita akan menjalankan 3S. 3S iaitu akan ada sales, akan ada sponsoring kadang-kadang, dan akan ada servicing. Of course, bila kita jual produk, kita tak jual ambil duit dan bagi barang saja. Kita sentiasa akan buat servicing.
Bila kita share produk, kita jual produk, kita terus cakap apa manfaat produk yang orang ni beli. Baru dia tahu. Walaupun sebatang ubat gigi. Kan? Kita bukan sekadar cakap ubat gigi ni untuk gosok gigi saja. Kita terus ceritakan kenapa you beli ubat gigi ni berharga RM14 ni. Sebab dekat dalam dia, even agent pembuih tu pun berasaskan jagung dan minyak kelapa. Tak ada bahan kimia yang berbahaya, tak ada fluorida, yang tak ada masalah jika you tertelan pun tak akan jadi toksik dalam badan you. They have to know that. Okay, sebab tu diorang membeli ubat gigi berharga RM14. Kalau dia tak tahu benda tu, baik dia beli ubat gigi yang lebih murah dekat luar sana. Betul tak? So, dekat situ kita dah ada buat servicing. Okay. So, jualan runcit kalau boleh kita adakan. Bukan kalau boleh, memang 7 Daily Habits kita perlu adakan setiap hari jualan runcit. Okay. Sebab dalam jualan runcit tu akan ada sponsor dan servis punya aktiviti sekali. Kelima, kita perlu sertai meeting. So, meeting macam meeting malam ni adalah benda yang kita perlu adakan hari-hari. So, hari ni kita ada meeting online macam ni. Semalam kita ada meeting bersama Kak Umu dengan Diamond Kak Umu. Hari Sabtu ni insyaAllah kita ada meeting bersama Diamond, Triple Diamond Tyler, kata silap, di Shuangho. Itu adalah with our bigger family. Okay, dan pada hari-hari yang berikutnya kita buat smaller meetings dengan kita punya leaders ataupun small meetings dengan kita punya consumer pun tak ada masalah. Kadang-kadang consumer kita dia ada 2-3 jiran yang berminat dengan produk. Kita boleh buat meeting dengan group dia, small groups, ataupun kita boleh buat meeting one to one dengan kita punya downline pun tak ada masalah. Itu pun kita consider sebagai meeting juga. Perlu buat secara harian sebenarnya jika kita nak menjalankan bisnes Shuangho. Keenam dalam 7 Daily Habits adalah of course kita kena contact upline setiap hari. Kena contact upline setiap hari ni sebab upline ada ramai sangat downline. So untuk upline nak contact downline dia ramai-ramai tu susah kan. So downline ada seorang saja upline, kita contact lah upline kita yang seorang tu setiap hari. Okay. Kenapa kena contact upline? Sebab lagi-lagi kalau kita tengah down, kita tengah tak ada appointment nak buat, kita tengah tak sihat ke kan, upline saya tengah demam ni, itulah tujuan dia upline, untuk mendengar rintihan seorang downline. Okay. So memang dalam Shuangho, dalam sistem memang sangat menggalakkan perhubungan upline dengan downline tu bukan untuk downline menceritakan semua masalah dia nak hambur pada upline, bukan. Tapi tugas upline adalah untuk bantu downline menyelesaikan masalah. Sebab dalam Shuangho, apa yang downline lalui sebenarnya upline pun dah lalui dulu. Okay. So apa-apa masalah downline macam bukan semua masalah kena cerita kat upline, masalah yang berhubung kait dengan Shuangho lah. Contohnya upline, saya tadi dah buat sharing, lepas tu orang tu reject kan. So bila reject natural lah kita akan rasa down kan. So kita cakap lah ke upline, salah ke cara saya sharing ni sampai saya kena reject kan. Contohnya benda-benda macam tu. So upline akan bagi nasihat lah yang seadanya. Okay, macam mana nak handle rejection. It's natural to face rejections. Tak perlu rasa down sangat kan dan sebagainya. Okay, so of course upline akan bagi nasihat supaya kita tak akan rasa terlampau down dan macam mana cara kita nak atasi rejection. Contohnya lah, itu salah satu contoh. Ataupun upline, saya ada dapat satu case, dia ada masalah sakit buah pinggang tahap 5. So macam mana cara saya nak berurusan dengan dia. Okay, so upline akan bagi nasihat pada kita apakah soalan-soalan yang perlu ditanya, especially bila kita sendiri tak ada pengalaman sakit buah pinggang kan. Macam mana kita nak bagi nasihat pada pesakit yang kita sendiri tak ada penyakit tersebut. So kita ada info tu kan, kita tanya upline. Itu caranya. Okay. Sebab kalau upline tak ada jawapan, upline akan tanya upline lagi. Dan sampailah kita akan dapat jawapan je. Sampai tadi, kalau sampai ke upline pun tak ada jawapan, kita terus tanya pada nutritionist Shuangho. InsyaAllah kita akan dapat jawapan je nanti. Okay, so itu tujuan dia kita contact upline jika kita ada apa-apa masalah dalam bisnes. Seterusnya adalah present business plan. Okay, so ini adalah sangat penting juga. So ini pun saya baru je discuss dengan saya punya upline sendiri. Kenapa kita punya network dah ramai sangat orang ni. Tapi kenapa saya pun kadang-kadang ada mengalami satu masalah stagnan
Pernah juga saya dulu mengalami masalah yang stagnan lama sangat. Kenapa tak naik-naik macam ni je kan. Padahal rasa dah aktif sangat dah keluar setiap hari dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Kita tak present pasal business plan. So when kita banyak share pasal produk saja, ramai consumers dalam kita punya network. Tapi bila kita tak share pasal business plan, kita tak akan ada orang dalam network kita yang nak buat business. Betul tak? Sebab orang dalam network kita tak tahu pun pasal business yang kita buat. Kita tak share dengan dia. Okay. So that is why point yang ketujuh, kita kena share tentang kita punya business plan to our network. Kalau belum, network kita yang ramai-ramai tu go one by one dan cerita balik. Apa dalam business plan kita tentang sponsoring, tentang free membership kita sampai Jun 2024. Ini kita kena bagi tahu dia orang. Jangan sampai ke tarikh luput dia Jun 2024 baru ada downline kita yang kata, ayah kenapa you tak cakap pun pasal free membership ni? Dah kalau saya tahu tu dah tahun lepas saya dah buat sponsoring. So itu silap kita, betul tak? Dan kita rasa takut lah, alamak tak naklah cerita pasal bisnes. Nanti dia ingat kita ni macam gila duit lah dan sebagainya. Sebenarnya tak pun. Kan kadang-kadang kita punya pemikiran saja yang macam tu. Sebenarnya kadang-kadang orang appreciate sangat bila kita ceritakan peluang-peluang yang kita ada kat dalam Syuanghor. Okay? Betul tak? Setuju kan? Sebab kadang-kadang I face few people yang dia kata, ya, selama I hidup ni kan, tak pernah pun ada orang share kat I pasal demam ni bagus. Tak pernah pun I tahu ada peluang untuk jana passive income with this minimal efforts dan sebagainya. Okay, so sebenarnya kita nak cerita benda yang best sebenarnya ke orang. Cerita peluang sebab kita berada di sini, sebab kita dah tahu pasal benda tu kan. So why not kita just share saja pasal benda ni kat orang. Of course kita akan face rejections tapi kita tak akan tahu selagi kita tak buka mulut. Okay, so ini adalah beberapa point. Ini baru point ketiga yang Kak Umu share, iaitu 7 daily habits kita perlu jadikan sebagai amalan setiap hari. Point keempat ialah income yang lumayan dan tenang. Kak Umu kata sepanjang dia menjalankan bisnes Syuanghor sampai dia jadi diamond sampai sekarang, income-nya yang dapat adalah income ni subjektif tapi katanya lumayan dan tenang. Apa maksud lumayan dan tenang? Kadang-kadang kan dia kata kita tengok orang ada bisnes yang besar-besar, bisnes yang katanya lah pumpang-pumpang stok banyak lah dan sebagainya, hari-hari banyak post laju dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang diorang tak tenang. Sebabnya kadang-kadang tengok sampai tengah malam pun masih menjual, tengah malam pun masih bawa anak-anak kecil pergi buka booth, bazar dan sebagainya. Pernah kan tengok orang expo yang diorang buat banyak sales. So I believe diorang dapat banyak duit lah. Tapi diorang tak tenang lah. Sebab kalau buat expo tu, imagine I pernah dulu, kita zaman-zaman kita buka booth, kita tahu lah daripada pagi sampai ke malam. Penat sangat. Saya sendiri pernah buka booth dengan gendong anak lagi, dengan dalam perut lagi. Kita dah pernah melalui benda tu. Duit tak dapat banyak sangat pun, tapi memang penat lah. Penat je lebih. So Kak Umu kata dalam Syuanghor sepanjang dia menjalankan bisnes sampai sekarang, dia mendapat income yang lumayan dan tenang. Okay? Tenang satu, tak susah payah nak menjual, buka booth dan sebagainya. Secondly, sebenarnya ada yang share, kita jual benda baik, kita bantu orang susah, okay, kita bantu orang kurangkan sakit dan sebagainya, kita boleh tidur malam. Perasan tak? Kita tak tipu orang. So kita boleh malam kita boleh senyum, kita boleh tidur dengan tenang. Sebab kita tak ada menyusahkan hidup orang, kita tak ada berbalah dengan sesiapa, macam terpaksa bermasam-masam muka sebab buat loan dan sebagainya, tak ada. Okay, sebab itu saya rasa yang Kak Umu share, katanya income yang lumayan dan tenang. Lumayan tak income Syuanghor? Sebenarnya kalau siapa yang dah pernah dengar the potential income in Syuanghor business memang lumayan sebenarnya. Tapi masalahnya sekarang, zaman sekarang ni, kadang-kadang income kita banyak dah tapi tak cukup. Kan? Tak cukup. Income dah lumayan tapi tak cukup. Kenapa tak cukup tu? Kadang-kadang ada faktor-faktor yang di atas-atas tadilah, niat, perspektif dan tak betul dan sebagainya. Dan last kali poin kelima adalah hasil. Hasilnya ialah bila kita punya niat dah betul, perspektif kita, bila kita tengok semua, kita jumpa orang pun kita dah ubah cara pandang dia, walaupun orang tu pernah kecam kita dan sebagainya, kita ubah perspektif, kita senyum saja dengan dia dan kita dah buat amalan setiap hari, amalan yang betul, amalan yang baik kan, dan kita dah dapat income yang lumayan dan sebagainya. Last kali hasil. Hasil ni
saya suka sharekan tentang kalau tak silap kalau tak silap Diamond Lipo Ink pernah share dekat dalam kita punya seminar. Diamond Lipo Ink sebenarnya, sorry saya tak tahu dia punya pangkat sebenarnya triple ke gold diamond ke, tapi Diamond Lipo Ink dah menjadi diamond selama lebih 20 tahun rasanya. Bukan 20 tahun buat Shuangho 20 tahun jadi diamond. Kita tak tahu dalam Shuangho tak dibiasakan tunjuk dia punya slip gaji seorang diamond tu berapa. Tapi kalau kita faham marketing plan Shuangho, gaji diamond ni sekurang-kurangnya 20,000 lah. Kita anggap macam tu. Dan Diamond Lipo Ink dan biasanya income adalah meningkat setiap bulan kan. So Diamond Lipo Ink dah menjadi diamond, maksudnya income dia sekurang-kurangnya 20,000 sebulan selama lebih 20 tahun. So nak dikatakan kewangan dia memang tak ada masalah lah. Okay. Sekarang umur dia dah lebih kurang 50-an, 60-an agaknya. So apa yang dia share hari tu, apa yang dia nak lagi dalam Shuangho? Dia kata sepanjang dia jadi diamond dalam Shuangho, dia dapat tengok growth anak dia. Saya ingat dia share masa dia join Shuangho, anak dia yang kecil tu baru lahir rasanya. So masa dia jadi diamond tu masih bersekolah lah, masih kecil, dan dia dapat melihat perkembangan anak dia dah besar. Okay, satu. Secondly ialah ada satu masa tu husband dia tak sihat. Okay, so dia dapat, because dia dah achieve the money, time and health kan, pada usia muda, pada usia 30-an kalau tak silap. So dia dapat teman husband dia pergi jumpa pakar-pakar, okay, untuk merawat dia punya penyakit dia, sampailah husband dia dapat balik sekarang ni. Okay, maksudnya sakit tu bukannya sampai kita kena merosot. Kita sakit dalam kehidupan kita, tapi kita dapat pulih balik kesihatan. So itu yang dia share kan dengan tentang husband dia, tentang anak dia. Dan yang ketiga yang saya sangat-sangat adore lah. Okay, it's very from her heart lah. Okay, dia share. Diamond Lipo Ink adalah seorang non-Muslim ya, seorang Cina. So dia kata dia rasa best sangat sebab dia dapat mendiang mak dia sebenarnya dulu. Biasalah orang Cina ni bila dah usia emas dia suka main mahjong. So dia kata dia rasa happy sangat dia dapat hantar mak dia pergi main mahjong dengan kawan-kawan. Dia kata bila mak dia dah di usia tua. Dan juga bila mak dia dah meningkat usia lanjut, dah sakit tua, mak dia dah sakit tua tu duduk rumah lah kan, bedridden kat rumah. So dia kata walaupun mak dia sakit, dia dapat jaga mak dia dekat rumah dia. Dan dia dapat hire nurse, private nurse, jaga mak dia dengan baik dekat rumah. Okay, because she has the money kan untuk jaga. Dan juga dia kata saat-saat terakhir mak dia tengah pegang tangan mak dia. Okay, and then mak dia cakap apa tak ingat, sampai dia kata kalau tak silap mak dia tanya can I go now, macam tu kot. And then dia kata yes you can go now, I'm here. Kan kalau tak silap saya cakap masa saat-saat terakhir mak dia tu dia tengah pegang tangan dia dan mak dia pergi dengan tenang. Okay, mak dia pergi dengan tenang saja dengan dia ada dekat sebelah mak dia. Dia kata what else dia nak sekarang. Dia kata sekarang ni dia berpuas hati dengan, dia kata no regrets at all. Dia dapat tengok anak dia membesar, dia dapat bersama-sama husband dia masa husband dia sakit, sampai husband dia baik balik, dan dia dapat bersama-sama mak dia sampai ke akhir hayat mak dia. Itu yang kita semua nak sebenarnya kan, betul tak? Itu yang kita nak sebenarnya. Dan dia kata sekarang ni apa yang dia nak? Dia masih sihat. Okay, dia masih sihat pada usia dia 60-an kot sekarang ni. Ada anak cucu. Apa yang dia nak ialah dia nak maintain kesihatan dia kalau boleh sampai sampai bila-bila, dan seandainya dia punya di usia tua dia dah kesihatan dia makin merosot, dia nak check in saja kepada di mana-mana rumah orang tua yang paling tip top lah katanya. Okay, sebab dia ada money to check in herself dekat rumah orang tua yang hebat-hebat katanya. So itu saja dia punya impian sekarang ni. Dia just want to live a life, okay, dan jaga kesihatan dia pada tahap yang paling baik. Okay, saya rasa itu niat kita juga semua. Dan itu sajalah apa yang saya nak share daripada Diamond Kak Umur. Dan Kak Ina nak tambah ke?
Okay, tadi Ayah cerita pasal Poing. Poing, if I'm not mistaken, double diamond. Dia terbuka hati nak join Sean Ho because my upline double diamond Kak Ana. Diorang dua kerja, Poing IBM. Double diamond Kak Ana kerja dengan Mesin Niaga, marketing arm of IBM. This was in the early 90s tau, 92 kalau tak silap. So bila Kak Ana resign, Poing tanya, you buat apa? Saya kata, adalah duduk rumah. Kata, no. Ana, you bukan. Kak Ana when she resigned from Mesin Niaga, she was the marketing manager. Ini akak tahu sebab dia punya sales exec bagi tahu, oh Puan Ana always exceed her quota every year. Dan masa dia jadi marketing manager tu, quota sales dia adalah 20 juta. So itulah, so bila Poing find out Kak Ana resign tu, dia tanya buat apa. So Kak Ana kata, duduk rumah, tak percaya. You mesti buat something ni. So dia kata, okay lah, jom ikut I. So dia, if I'm not mistaken lah, Kak Ana was the one bawa dia pergi Sean Ho semua. So dia cakap lah, oh husband dia pun memang makan Lindsay lah. That's how she, there is such a thing kan. So anyway, betul macam yang Poing cakap tu, macam with me, my own upline, dalam Kak Ana, dia dah tak aktif dalam Sean Ho dah lebih daripada 15 tahun. Masa akak still duduk kat Suruhanjaya lagi. Akak pindah 2008. So masa dekat Suruhanjaya lagi, Kak Ana dengan Abang Isai, diorang dah tak aktif Sean Ho langsung. Because diorang full time buat kerja amal, volunteer work. And betul dari segi pendapatan Sean Ho, Kak Ana kata dengan duit Sean Ho lah anak-anak dia boleh study overseas. Seorang pergi US, seorang pergi Australia, seorang local. Dengan duit Sean Ho jugalah dia buat perbelanjaan monthly dia. Dia kata the last time I talked to her was about a year ago. And then dia kata basically dia buat volunteer work ni because dia nak give back to the society. And dan dia kata because of passive income Sean Ho dia tu, dia tak perlu bekerja untuk duit. She literally, dia dah bersara dah, the moment dia stop buat Sean Ho adalah waktu sebenar-benarnya dia bersara. Sebab the moment dia buat full time volunteer, dia tidak bekerja secara aktif, namun passive income dia setiap bulan masuk. Dan bawah Kak Ana, double diamond Kak Liza. Bawah Kak Liza, berapa ramai diamond, berapa ramai gold diamond. So it's like, oh okay. So dia kata macam, Aina, I don't need to, I tak perlu bekerja untuk duit. I don't need to work to earn. So sekarang dia kata nak betul-betul resign dari volunteer work pun, nak fokus untuk diri sendiri dari segi nak mengaji, nak attend kelas, betul nak spend time dengan family. Itu priority dia. Sebab she got back, akak contact dia beritahu what happened. Kak Aina 2 tahun lepas macam-macam krisis kan. So beritahu dia tu, dia kata, Aina, sorry, I tak boleh nak tolong you. As an upline, dia dah tak boleh nak bantu bimbing akak. So kak kata, tak, it's okay Kak Aina. Di awal penglibatan Aina, you dah kira dia dah habis semua, dah duplicate apa semua. Dia kata, Aina, I dah ajar everything to you. Up to you lah you nak buat kitab. So I said, you dah jalankan tanggungjawab you di awal 20 tahun dulu. So dah lepas tanggungjawab you. So now it's a matter of, I sendirilah inisiatif. So kita, I banyak benda tak tahu pasal Sean Ho, dah banyak perubahan. So, yeah. So betul. Yang mana leader Sean Ho yang dah lama, they don't need to continue buat Sean Ho for the macam I know macam Didi Kak Liza, dia terus masih aktif. Pengedar yang paling lama aktif, especially rumpun Muslim, Sean Ho di dunia, is because dia kata to her it's like for the next generation. Bukan generasi anak-anak dah, dia fikir generasi cucu dia. And then dia fikir ramai lagi orang yang perlu dibantu. Jadi dia rasa macam tanggungjawab dia. Bukan sebab income. Itulah. And when Ayah cerita pasal Poing, the satisfaction, kepuasan yang mak dia saat-saat hujung tu boleh pegang tangan mak dia tu kan, I can really relate to that. Sebab walaupun saya sendiri tidak berjaya dari segi income, dari segi pangkat dan Sean Ho, belum lagi insyaAllah. Namun I dah dapat. It is Alhamdulillah berrezeki dengan Sean Ho. 20 tahun lepas arwah ayah meninggal. Ayah meninggal akak tengah urut acupressure. Pergi dengan tenang. Arwah adik meninggal 2020 March.
sama, palliative care berbulan-bulan bedridden di rumah. Alhamdulillah kami sekeluarga mampu dan berupaya untuk jaga adik sepenuhnya di rumah. Langsung tak pergi hospital, langsung tak ambil ubat-ubatan, dan 6 bulan terakhir sebelum adik meninggal, dia dah tak boleh makan. Dia tak boleh makan makanan normal ni. So apa yang kami buat? Alhamdulillah. It's a matter of self-experiment, try and error, tanya dengan pengguna-pengguna lain, dengan Prof Chan bagi input apa semua. Fully 100% produk sahaja. Itulah pemakanan dia yang tidak memudaratkan dia. Sampailah dia ke tahap dah tak boleh telan. Bila dah tak boleh telan tu, tanya mak, macam mana mak? Lepas tu dah tak boleh nak telan ni, kita nak bagi Syuhur shake ke nak bagi air zam-zam? So mak kata air zam-zam. Alhamdulillah. Arwah mak meninggal di rumah. Impian mak sama dengan macam impian Kak Aina. No matter what happens, no hospital. Husnul Khotimah, penghujung yang baik, ya kita nak meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam iman. At the same time, jika kita boleh diberi pilihan untuk pilih kat mana kita boleh last, dengan siapa sebelah kita bila waktu nafas kita terakhir, dengan kita boleh pilih. Like for me, penghujung yang kira my dream end would be tak kisah buat apa-apa, asalkan ni something yang benda yang baik. And I want it to be dekat tempat yang paling selesa. Tak nak bersama dengan orang-orang yang akak sayang. Tak nak dekat tempat yang penuh dengan mesin, tak nak tempat yang hanya dengar suara orang yang kita tak kenal. Tak nak tempat yang tak dikasih sayang. That's for me husnul khotimah akak. Dan tak kisah buat apa, asalkan benda yang baik. Itu je lah nak share. Okay. Betul insyaAllah. InsyaAllah itu pengakhiran yang kita semua nak lah kan. Betul tak? Okay, so itulah rasa most of kita kenapa kita ada kat Syuhur is sebab itulah kita nak lebih banyak buat perkongsian kepada orang-orang lain pula sebab kita dah tahu kebaikan kat dalam Syuhur tentang produk kita dan sebagainya memang banyak boleh dah bantu diri kita dengan family kita. So kita punya tugas sebenarnya sekarang ni adalah untuk sampaikan supaya lebih ramai lagi tahu dan juga supaya kita semua akan dapat manfaat yang sama. Okay, seperti leaders lain yang telah lalui. Okay, so jika sekarang ni kita punya Aunty Lina sedang berada di luar. Kita tak tahu dia nak berucap ke tidak. Dia tak respon kat sini. Okay, kalau ada apa-apa soalan lain tak? Sekejap let me just tengok dekat dalam chat ni. Ada apa-apa soalan lagi ke tidak? Jika Puan Nina Marinda ada nak komen ke tak daripada apa perkongsian kita malam ni? Jika ada, Puan Nina boleh tolong buka mic tu dan terus berucap. Jika tidak, saya nak tengok kalau ada apa-apa soalan kat sini. Okay. Jika tak ada soalan lain, kita nak ambil gambar sekejap boleh ke? Ada yang dah keluar awal tadi, tak apa, tak ada masalah. Okay, sebab ni macam kita dah terlebih daripada waktu pukul 10 Sorry lambat sikit. Okay, jika tak ada apa-apa, pula ada yang hantar gambar ni. Okay, Antina ada kat luar. Okay, jika semua ada dalam keadaan yang sedia, boleh kita on kamera sekejap untuk kita ambil gambar sebelum kita habis session. Okay, Cik Nordin saya dah nampak dah. Aunty Kamalia, okay. Kak Aina nampak Vita King. Alright. Okay, jika semua dah ready. Saya ambil gambar sekejap untuk kenang-kenangan kita malam ni. Sekejap dia lambat sikit. Alright. Okay, terima kasih semua yang hadir pada sesi malam ni. Saya harap mana yang terkurang tu minta maaf. Saya harap adalah dapat sedikit ilmu baru untuk kita semua, sedikit sebanyak. Dan jika dah ada dapat satu ilmu baru walaupun sikit, sharekan lagi dengan ramai orang lagi. Especially tentang Irna share pasal seasoning tu kan. Memang best sangat seasoning. Kalau siapa tak pernah try kan, rasa dia sebenarnya saya tak pernah rasa manis tu. Tapi selalu kalau saya rasa sikit dia memang ada rasa masing-masing lah.
Sebab tu dia boleh menggantikan garam dalam masakan. Saya selalu masak seasoning untuk nasi goreng anak-anak saya, memang diorang akan habis makan. Tak ada letak garam pun. Kadang-kadang macam tak ada benda nak letak kan, memang letak tumis bawang, telur dan seasoning saja untuk nasi goreng anak-anak. Memang lajulah diorang makan, okey. Dan juga perkongsian jika kita nak bermula dalam bisnes Chuang Ho ataupun kalau tak nak buat bisnes gila-gila pun tak apa, kita kongsikan saja pada kita punya kawan-kawan, family kita yang tersayang, sebab kita punya produk sangat-sangat bagus dan sangat baik, dan juga kita punya amalan kita galakkan untuk buat setiap hari pun sebenarnya semua benda yang elok-elok, membaca, mendengar, guna produk elok-elok kan, share pasal produk, join meeting macam ni, meeting ilmu macam ni, supaya kita akan dapat sebarkan lagi ilmu perkongsian yang bermanfaat. Dan juga insyaAllah kita akan berjumpa hari Sabtu ni untuk kita punya English meeting bersama Triple Diamond Tyler dekat Chuang Ho Damansara. Siapa yang berada berdekatan, jom datang, dan juga boleh ajak kawan baru, kawan yang belum ahli pun boleh datang, percuma saja, pukul 2.30 sampai 4.30 petang. Okey, dan meeting online kita yang seterusnya insyaAllah hari Khamis depan kita akan war-warkan lagi untuk topik yang seterusnya. Dan jika ada apa-apa soalan lepas ni boleh tanya upline, rujuk upline masing-masing, ataupun boleh kumpul soalan untuk kita punya sesi yang akan datang. Okey, so kalau tak ada apa-apa lagi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi next time insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Thanks Saya. Thanks Yuna. Thank you. Off recording.